Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Syakur, kita menyambung majlis ta'lim kita. Kita sambung baca kitab kita Riyadhus Salihin, jilid yang kedua, muka surat 298, Pak Amir? 299. Dilarang berbudak di dalam masjid. Kita masuk muka surat 299. Al-Imam Nawawi sebagai muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi, kita mengambil manfaat daripada ilmunya. Dia membuka bab, kata An-Nawawi, babun nahyi anil bisaqi fil masjidi wal amru bi izalati minhu idza wujida fihi wal amru bi tanzihil masjidi anil aqdhari. Penulis memilih terjemahan dengan terjemahan, dia kata bab tentang larangan meludah di dalam masjid dan perintah selalu menjaga kebersihannya. Kita tahu ini kitab Riyadhus Salihin, dia bukan kitab fiqh. Dia kitab kepada adabun nufus. Dia membicarakan tentang kejiwaan. Nanti kita akan tengok hikmah Imam Nawawi buka tajuk kecil-kecil lagu ni. Bab yang Imam Nawawi buka berkenaan dengan akhlak. Ini adalah bab berkenaan dengan adab. Apa dia? Babun nahyi anil bisaq, iaitu bab dilarang daripada bisaq, meludah, fil masjidi, dalam masjid. Kita tahu masjid Nabi daripada pasir kan, dia orang masuk, orang rasa kadang bukan kata bisaq, kadang orang nak buang kahak, nukhamah, kadang-kadang orang rasa macam nak seh apa, ingui, orang buat lagu tu je lah. Maka itu menunjukkan seolah-olah macam tidak ada adab. Wal amru bi izalati minhu. Kata Nawawi, pada bab ini juga kita akan jumpa hadis berkenaan dengan perintah. Perintah bi izalati minhu. Kita mencuci balik kahak kita, ludah kita, ingui kita, cuci balik. Kita yang kena izalah dia. Kita kena cuci dia, hilangkan dia. Idza wujida fihi, apabila kita nampak dia ada dalam masjid. Wal amru, dan juga perintah yang kedua, bi tanzihil masjidi anil aqdhari. Perintah tanzih al masjid, mensucikan masjid, membersihkan masjid daripada segala benda aqdhar, benda yang cemar, benda yang tak sesuai dengan nama masjid. Maka di sini ada satu larangan, ada dua perintah. Bab dia. Larangan, jangan sekali-kali kita melakukan bisaq, kita membuang kahak kita dalam masjid. Tak boleh. Itu tidak dibenarkan. Sama ada kita buang kahak
ataupun kita mikhat, ingus, ingus dan jatuh ke ini kita masa kita bercakap ni kita cuba bayang masjid Nabi. Dia bukan kapek. Dia apa? Tanah kan. Dia pasal bisa ludah tu sama ada dalam semayang atau luar semayang. Ataupun kita di luar masjid buang kahak tu masuk ke dalam masjid. Pun tidak boleh. Ataupun buzaq. Buzaq ni kata apa? Meludah. Meludah juga boleh. Kahak daripada dalam keluar. Apa daripada hidung ke bawah hidung keluar, daripada arah dada dia keluar, dia melalui kita semua ni. Itu kesemuanya tak boleh kita buang di dalam masjid. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, ikhwan, dia kata seolah-olah bila dia buka bab ni, daripada tajuk yang dia buka ni kita faham satu benda, iaitu litubayyana bihi ujubu tanzih al-masajid 'anil adha wal qadar wal nukhamah wal bisaq wa ma ashbahu zalik. Kita terus dapat faham daripada tajuk ni tentang ujub tanzih al-masajid, wajib menjaga kebersihan masjid luar dan dalam. Apa yang dikatakan masjid, wajiblah kita tanzih al-masajid. Kena jaga kebersihan masjid. Daripada apa? Daripada segala benda ni. Ingui, ayak ludah, kahak, gelma. Itu bayang, ini semua yang kita baca ni, dia daripada diri kita keluar. Bukan kita ambil sampah daripada luar masuk ke dalam masjid. Daripada diri kita. Ini kita berjalan, macam mana kita nak pisah diri kita dengan ayak liak? Kita berjalan, ayak liak kita dengan kita, kahak kita dengan kita. Maka dia mai. Maka ada larangan. Walaupun dia daripada dalam diri kita, jangan kita buang dia dalam masjid. Baik, kita tengok apa kata Al-Imam Nawawi nak bagi tahu pada kita. Al-Imam Nawawi memulakan bab ini, ikhwan, kata dia, an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-busaqu fil masjidi khati'atun wa kaffaratuha dafnuha. Muttafaqun alaih. Terjemahan dia dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, meludah dalam masjid adalah satu dosa, dan tebusannya, kafarahnya adalah menanam atau membuang ludahnya itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Lepas tu Imam Nawawi kata, ludah itu ditanam bila lantai masjid itu berupa tanah atau pasir, dan bila lantainya berupa ubin atau plaster, maka ludah itu harus dibuang, yakni dibersihkan. Ini hadis yang pertama. Imam Nawawi bawa hadis ini bersesuaian dengan tajuk di atas. Nabi kata al-busaqu fil masjidi khati'atun. Nabi kata ludah dalam masjid. Ludah dalam masjid. Luar sembahyang ke, dalam sembahyang ke, meludah aja. Nabi kata khati'atun, satu kesalahan. Perkataan khati'ah kita boleh baca dengan makna khataya, kesalahan. Khati'ah boleh dibaca dengan makna zambun, dosa. Dua-dua bacaan itu ma'ruf. Dalam mu'jam dua-dua bacaan itu ma'ruf. Dia satu kesalahan dan ataupun dia satu dosa. Kalau dia satu kesalahan, dia satu dosa, Nabi kata kafaratuha. Macam mana nak tebus balik bagi tak berdosa?
Maka Nabi kata dafnuha. Nabi kata tanam kita punya ludah tu. Ambil pasir, dafan, tanam dia. Ambil pasir, kambuh hati dia. Jangan bagi nampak. Nabi kata itulah kafarah dia. Seolah-olah macam ada suatu isyarat secara zahir hadis, seolah-olah perbuatan meludah itu dianggap dosa apabila tuan dia tidak dafnuha. Dia khair, dia tui. Lepas tu dia pergi. Dan dia tak ada usaha nak tutup balik. Ketika itu baru datang dosa. Saya kata seolah-olah daripada lafaz tu dia datang macam tu. Jadi kalau kawan tu dia ludah dan dia kambuh balik, maka Nabi kata kafaratuha, dia telah pun buat tebusan. Dia telah pun menyuci dosa dia. Ini adalah hadis yang pertama yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi, dia letak di bawah tajuk ni. Baik, kita baca dulu hadis dia. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi jidari al-qiblati mukhatan aw buzaqa aw nukhamatan fahakkahu, muttafaqun alaih. Terjemahan dia dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada ingui atau ayak ludah atau kahak di tembok arah kiblat. Kemudian beliau menggoreknya. Nabi pikir. Dia melekat ya, Nabi pikir. Hadis ini muttafaqun alaih. Ini adalah hadis yang kedua yang dibawa oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ni. Hadis ni pula ikhwan seolah-olah bagi gambaran pada kita macam gambaran yang pertama tadi. Nabi lihat pada dinding masjid ke arah kiblat itu ada, itulah nak panggil apa, ialah ada kahak, ada mukhatan, ada buzaqa, ada nukhamah, ada ingui orang, ada kahak orang, ada gelema orang. Maknanya kawan tu dia pergi khaid tu, lagu tu dia belah sampai kering. Satu lagi ikhwan, kita duduk macam Malaysia ni, kita duduk Khatulistiwa, dengan kita duduk di negeri bermusim, apa sahaja yang di badan kita dia berbeza. Dia beza. Tak sama, dia lain. Kita duduk negeri Khatulistiwa ni mungkin pasal panas lain, dia macam dia bakar badan kita tu macam tak tahu kahak kita, cara kita lah. Kita duduk negeri 4 musim ni, dia jadi lain. Musim sejuk kita akan rasa ludah kita macam lain, kahak kita melekat dia macam lain. Kadang-kadang sejuk sangat dia keluar tu macam kita makan swinggam tu, dia memang liat, dia boleh melekat. Negeri kita ni, negeri Khatulistiwa, dia sama je kan. Ludah dengan kahak lebih kurang dia. Jadi Nabi apa Nabi buat? Fahakkahu. Nabi fikir apa? Baik. Ini Al-Imam Nawawi dibawa hadis yang pertama tadi, hadis Anas, untuk menyokong tajuk dia yang pertama tadi, iaitu pada larangan daripada meludah dalam masjid. Dia berpandukan pada hadis Anas. Lepas tu dia kata dalam tajuk tadi, iaitu wal amru bi izalatihi minhu. Bila kita jumpa, sama ada kahak kita ataupun bukan kahak kita, kahak orang, kita jumpa dalam masjid, dia kata perintah izalatahu, menyuci dia, menghilangkan dia. Maka dia bawa hadis Aisyah ni. Nabi bukan kahak Nabi, tapi Nabi tak ambil sikap tengok, panggil, oi, pergi cari tak siapa punya ni. Tak, pertama Nabi buat izalatahu dulu. Nabi pergi cuci. Lepas tu baru Nabi bagi tahu.
Ini An-Nawawi nak bagi tahu kata wal amru bi izalatihi minhu. Kita dengan masjid, kita masuk tandas ke, kita pergi mana, kita tengok tak senonoh. Sebelum kita, oi, siapa kencing? Sebelum oi tu, agama suruh kita cuci dulu. Kerana itu, baru kita dapat lihat kenapa Nawawi letak bab ni dalam Riyadhus Salihin. Sebab bab ni berkaitan dengan adabun nufus, kemampuan kita melayan akhlak yang baik dalam diri kita. Mampu ke tak mampu? Imam Nawawi dia bukan nak bincang fiqh di sini. Pasal tu dia tak abang haram ke apa ke. Dia cuma kata segi tajuk dia kata an-nahyu. An-nahyu bermakna akhlak ni jangan kita buat. Tengah-tengah salat rasa nak meludah terus. Jangan. Rasa macam inguh nak turun macam orang lagu tu. Jangan. Jangan. Ke depan ke, jangan. Sebab jangan buat lagu tu. Kalau kita buat lagu tu juga, kita terjebak dalam satu kesalahan, khataya. Dan dia boleh bertukar jadi zambun, satu dosa. Dan bila kita jumpa barang bukan barang kita, benda-benda kita kata akzar ni, benda-benda qazar, benda-benda cemar ni, benda-benda yang diluati ni, tak jijik, jelek, maka agama menguji akhlak kita. Mampu tak kita cuci? Mampu tak kita cuci? Kita masuk tengok orang meludah dalam mangkuk tandas tu terapung. Kita pindah ke apa? Ke tandas lain. Bermakna ketika itu kita tahulah akhlak kita tahap mana. Kemampuan kita melayan akhlak yang baik itu tidak ada. Al-Imam Nawawi ikhwan bawa kepada kita hadis yang ketiga. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna hadhihi al-masajida la tasluhu li shay'in min hadzal bawli wala al-qadhar innama hiya zikrillah ta'ala wa qira'atul Qur'an atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Atau kama qala itu bukan hadis, itu perkataan Al-Imam Nawawi. Terjemahan dia daripada Anas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya masjid ini tidak pantas padanya air kencing atau sesuatu kotoran walaupun hanya sedikit. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah tempat untuk berzikir kepada Allah Ta'ala dan untuk membaca Al-Quran atau untuk menyampaikan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Imam Muslim. Imam Nawawi setelah dia bawa dua hadis di atas, dia bawa hadis yang ketiga untuk bagi tahu kenapa benda ini tak patut kita buat dalam masjid. Nabi sendiri abang, kenapa kahak itu ini? Ialah zaman dulu, zaman Nabi dengan sahabat dulu ikhwan. Sahabat duduk dengan Nabi, sebahagian daripada sahabat mereka rasa nak ludah walaupun dalam solat. Dia ludah lagu tu. Tengok salat dia ludah. Maka Nabi sebut pada sahabat, Nabi kita iza qama ahadukum ila salah. Nabi kita fala yubsuq amamahu. Fa inna ma yunaji Allah ma dama fi salah wala an yaminihi fa inna an yaminihi malakan wal yabsuq an yasirihi an yasarihi aw tahta qadami fayudfinuha, dalam riwayat Muslim. Nabi kata bila satu orang tu semayang, duduk semayang, fala yabsuq amamah, janganlah dia meludah ke arah depan.
So, itu tabiat orang dia ludah khair tu. Dia buang ke lemah dah. Dia buang. Pasal itu tanah. Dia buang ke tanah. Nabi kita jangan dalam solat jangan buat lagu tu. Nabi kita fa inna ma yunaji Allah ma dama fi salat. Kerana kamu sedang bermunajat depan Tuhan. Jangan meludah ke arah yang kamu sedang munajat tu. Jangan ludah. Jangan ludah. Lepas tu Nabi kata wala an yaminihi, dan jangan pula ludah kahak itu ke sebelah kanan. Kenapa? Nabi kata fa inna an yaminihi malakan, sebelah kanan tu ada malaikat. Nabi kata wal yabsuq an yasarihi. Kalau kamu perlu ludah, tak boleh tahan lah. Kalau tahan dia jadi mudarat muntah kata orang. Nabi kata ludahlah dalam solat, tapi ke sebelah kiri, atau tahta qadami, atau ludah tu biar jatuh di bawah tapak kaki kamu, ke arah depan kaki. Bukan khaitui begitu, tapi ke depan kita. Nabi kita lepas tu fayudfinuha, kambuh dengan pasir. Dandan kambuh dengan pasir. Itu hanya untuk kes darurat. Kalau saja-saja pergi buat, maka dihukum kita telah pun rosak adab. Kita telah pun tidak beradab. Nabi kita wajadtu fi masawi ummati an-nukhamah takunu fil masjidi la tudfinu. Dalam riwayat Muslim, Nabi kata aku jumpa, Nabi kata aku dapati masawi ummati, masalah umat aku ni. Aku dapati masalah umat aku ni, Nabi kata an-nukhamah, kahak dia buang. Takunu fil masjid, dia suka buang dalam masjid, ludah merata-rata. Lepas tu Nabi kata la tudfinu, lepas tu dia tak makan buih. Lepas tu orang terpijak. Nabi kata ini masalah. Tengok, bila satu benda daripada kecil dia jadi satu habit, bila mai besar susah nak. Dia nak gukan dengan apa kita kata apa ni? Dengan adab. Dia tak reti gukan benda tu dengan adab. Sebab orang Arab dah terbiasa kencing berdiri. Orang Arab dah biasa kencing merata-rata. Itu dah biasa. Kencing berdiri kat Arab bukan aib. Tiba-tiba nak diperkenalkan kencing duduk, itu adab lebih tinggi. Lebih tinggi daripada kencing berdiri. So dia susah nak wire tu, dia nak join tu dia susah. Dia susah nak join wire tu. Dia ambil masa. Dia pergi ke India, orang kerja berdiri ni sambil berjalan tunggu bas, pusing-pusing, payah. Dia tak dianggap biadab ke apa. Dah biasa. Buat tandas tepi jalan, dia tak mau masuk. Dia suka. Dia suka yang tu. Nak buat macam mana? Nak buat kot lah. Orang buat kajian, saya baca dalam satu artikel. Ditulis oleh William Dark. Tulis tentang khinzir. Dia pun ambil 10 ekor khinzir daripada perut mak yang sama. Perut mak yang sama, ambil 5 ekor hidup cara biasa. Lagi 5 ekor tu masa beranak tu dia pelari. Dia belah dia atas semen. Bagi ekor dia duduk dalam ekor, bagi semen. Dia potong kuku dia, gosok gigi dia. Dia bagi dia mandi, shampoo. Dia bagi dia makan benda-benda yang dalam tin ni. Jadi dia tak hidup macam 5 adik-beradik dia yang tadi. Dia keluar satu perut. After 6 months later, artikel tu dalam Inggeris lah, saya terjemah lah. Sama lah. Lepas 6 bulan, Mbak Mit. Lepas 6 bulan, dia yang comel-comel ni kan, dia pun ambil, dia pun mai nak bagi jumpa lah keluarga dia. 6 bulan dia berbela asuh bagi makan dalam tin. Dia mai dia serbu kat kandang tu juga.
Jadi kawan yang bela ni panggil dia nak bagi makan dalam tin. Dah dia sondoi apa yang dalam kandang tu, macam 6 bulan tak jumpa. Dia makan segala najis-najis yang ada. Wah, 6 bulan didik dia tak jadi juga. Tak makan. Ya. Dan dia bertukar balik. Yang duduk dalam kandang tu, yang lahir-lahir tadi duduk dalam kandang tu, dia ambil. Dia letak di tempatnya 5 dia balik dia duduk. Bagi dia makan dalam tin. Dalam masa 3 bulan dia sakit, dia tak boleh makan. Dia tak mau makan. Dia tak ada selera. Kurui. Bila bawa main balik ke kandang dia tengok segala serba mak nenek ni, dia makan balik. Dia mencari cita rasa apa? Keaslian binatang. Dalam William itu mengkaji tentang something amazing about animal ni. Dalam orang putih lah Presiden, saya terpaksa lah terjemahkan. Mau lah orang putih. Kan? Jadi saya bila baca itu, saya teringatlah Quran mencerita pada kita tentang nafsu manusia. Nafsu manusia ni kalau kita tak pelihara dia akan balik pada asal dia juga. Dia suka anna nafs la ammaratan bisu. Dia nak jadi lagu tu juga. Kita puasa kan, kita didik dia, kita asuh dia, habis puasa dia nak dia nak main balik. Wahai sebulan tu kita asuh dia siang malam pagi petang, tak makan tak minum, makan pun kurma lah, ibadat banyak, bermunajat banyak. Jadi 1 Syawal berlalu 6 bulan, 6 hari kita dapat puasa lagi Syawal, kita raya 6 pula lagi. Lepas tu masuk Zulkaidah ni kan, dia nak tu penjagaan itu penting. Maka sebahagian daripada adab-adab ni dia merupakan perkara yang berat di kalangan orang Arab. Kata Al-Imam Nawawi, kenapa adab-adab ni datang? Nabi tak bagi kita ludah dalam masjid, Nabi tak bagi. Satu, dia kata kerana apa? Kerana secara akalnya ialah, bila kita fikir secara ra'yi dengan akal, benda ni benda cemar dan dia ganggu orang. Orang nak sujud, tiba-tiba tersujud atas kahak. So ini akan merosakkan, dah kawan ludah tu tak ada akhlak. So kawan yang ada akhlak akan rosak akhlak dia, bila jumpa benda cemar akan jadi berkelahi. Maka selayaknya agama datang menyatakan al-busaqu fil masjidi khatiyah. Wa kaffaratuha dafnuha. Tabuh dia ialah dengan kambuh dia balik. Kedua, kata Al-Imam Nawawi, kerana apa? Kerana ludah dalam masjid ni, dia ni kita kata ihamah. Kita kena ada apa? Ihanah li buyutillah. Kita kena apa? Bila kita buat lagu tu, dia satu ihanah, satu penghinaan kepada rumah Allah. Sebab masjid ni disandarkan kepada Allah, Baitullah, rumah Allah. Tiba-tiba kita masuk dalam rumah Allah, benda cemar itu yang kita buang. Tui. Dan suasana yang ada dalam masjid itu dipanggil suasana mihrab. Mihrab, tempat diharamkan kita, melainkan hanya ibadat saja. Ini adalah kawasan haram. Haram jual beli, haram melaksanakan hukum hudud, haram tumpahkan darah dan qisas. Tidak boleh itu dan ini Nabi menyatakan inna hadhihi al-masajid. Ini masjid. La tasluhu li syai' min hadzal baul. Kebetulan dalam hadis Anas ni sahabat tu dia kencing. Nabi kita tak sesuai. Kencing ni semua di kawasan masjid. Dia kencing tu di atas kewarasan tanah, dia kencing tak kira lah masjid ke apa, selagi dia serap lah. Tapi Nabi kita memang betul hang ingat tu, tapi tak sesuai sebab ni rumah Allah. Kita nak sujud sekali lagi, kita nak ibadat, maka akan rosak hati kita. Bukan kata baul, kencing, Nabi kata walal qadar. Benda-benda keji lain pun tak boleh. Benda-benda tak senonoh lain, kahak apa ke. Kita korek-korek hidung pergi tenyeh atas kapek.
Kadang-kadang kan orang, apa salahnya dia buang poket? Lepas tu dia buanglah balik dalam tong sampah. Dia tak buat, celih. Subhanallah kan. Lepas tu, dia, apa lagi ikhwan, kata Imam Nawawi, dia kata, tengok dia kata. Apa dia kata? Fa'alal mu'min ay yuhtarim buyutillah fala yulqa fiha al-adha wal qadar wala yarfa'u sawt fiha wa innama yakunu muta'addiban li'anna al-masajida buyutillah wa ma'wal malaikah. Fa'alal mu'min, bagi orang beriman, bagi orang yang beriman, sepatutnya bagi orang yang beriman, ayyuhtaram buyutillah, dia menghormati rumah Allah. Tengok, ini termasuk dalam bab memberi penghormatan pada rumah Allah. Jaga, jangan duk buat benda-benda cemar. Kalau terbuat, kalau orang tu terludah, masa dia ludah tu kita tak kata dia dosa lagi, tak kata dia salah lagi. Bila akan kata dia salah? Action dia lepas tu. Satu-satu orang tu lalu tiba-tiba dia termuntah, termuak. Jangan marah dia. Memang benda tak sengaja, tak boleh kawal. Maka nak dikatakan dosa ataupun tak beradab, lepas dia muntah dia buat apa? Nah, habis-habis dia muntah dia kata tok siak duk dah, dia belah terus. Ketika itu khati'ah, dia boleh berdosa. Sebab apa? Barang kita selesaikan. Jangan bagi orang selesaikan. Kita yang ludah dalam mangkuk tandas tu, so kita cari jalan lah, pam curih ayam. Alah, ludah aja, biasalah, orang tak ada apa. Kawan yang masuk kemudian ni, dia very allergic person. Dia tak boleh, dia sikit pun dia dia demai dah. Dia punya kesotongan dia tu dandan dia mai dah, dia tak boleh, dia kata tak boleh. Tak boleh. Subhanallah. Jadi kita bagi susah hamba Allah tu. Dan itu menunjukkan akhlak kita tidak hormat masjid, rumah Allah. Supaya apa? Dia kata wala yarfa'u sautu fiha. Supaya tindakan orang yang tak berakhlak ni, tak senonoh ni, tidak menimbulkan suara tinggi dalam masjid. Kan orang jerkah oi, siapa ni? Sedangkan itu adalah masjid, itu rumah Allah. Tak kerti lah. Dia kencing tak kerti tarik. Pergi. Ada orang yang dia punya volume dia tak boleh kontrol. Maka akan jadi apa? Yurfa'u saut. Suara akan jadi tinggi. Ini dahsyat perkataan dia. Wa innama, kita bila masuk masjid, wa innama yakunu muta'addiban, kita kena didik diri kita menjadi orang yang beradab dengan rumah Tuhan. Ada adab, ada sopan. Kita nak pergi tandas, kita masuk, jangan kita kata orang tak tahu, sebab Allah sedang melihat kita. Ya. Inna rabbaka labil mirsad. Tuhan mengawal kamu, perhati kamu. So kita cari jalan. Kita dah guna tandas, cari jalan, bersihkan tandas tu. Kita terludah, tak apa. Terludah tak apa lagi. Darah macam pecah karung. Hidung kan, darah jatuh. Tak apa, gitu. Melicin, tak apa. Kita makan tertumpah. Ayat jenis manis kan. Tertumpah. Masa tumpah tidak ada apa-apa. Tapi after that. Apa Tok Bilal? Tok Bilal mana Tok Bilal? Tok Bilal. Aku kerja aku bang, bukan kerja aku pergi cuci tu. Oh, siap. Siap mah. Memang aku siap, tapi aku dibayar bukan jadi hamba abdi hang. See what happened? Dia mencipta, memang kerja tu kerja siap, tapi dia mencipta kemarahan. Maka akan rosaklah akhlak dia. Akan rosaklah akhlak siap. Li'annal masajida buyutillah. Kenapa kena beradab dengan masjid? Kerana masjid itu rumah Allah. Wa ma'wal malaikah. Dan lagi satu dia tambah, kerana masjid itu ma'wal malaikah, tempat tinggal malaikat.
Malaikat suka dengan masjid. Maka janganlah kita menunjukkan ketidaksopanan kita dengan masjid. Baik, tengok ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Ya'muru masajidallah, ya, ya'muru masajidallah, kemakmuran. Jadi segala busak ini, nukhamah ini, segala ludah, kahak yang jatuh dalam masjid, dia akan merosakkan makna ya'muru masajidallah. Itu tak betul lah. Tak betul lah. So kalau kita bawa anak kita pergi masjid, kita kena ingatlah hadis ni. Pesan kat dia macam mana dia nak meludah. Kadang budak-budak tak tahan. Dia keluar daripada kapek masjid itu, dia langkah situ saja. Tui dia bagi belah kiri. Tak salah. Tapi action kepada dia itu kena didik. Kerana itu ludah dia, responsibility dia untuk izalah, untuk cuci, untuk hilangkan. Ya, kadang-kadang ada orang sakit perut tak tahan, tak dan sampai buka pintu masjid. Bukan kata pintu masjid, zip pun tak ada buka. Betul lah, memang sakit perut sungguh. Saya tak mau cakap. Saya sebut satu contoh dengan Ustaz Samsul. Ingat, dia berbuh tandas kami paling bersih. Dia tulis besar. Saya Ustaz Samsul dengan Mama masuk. Saya tak tahu siapa sakit perut bersepah. Prong. Dia tulis besar. Tandas kami paling bersih. Saya masuk penuh. Cabai kering, cabai. Dia masuk sakit perut. Tak apalah. Yang biarnya dia tak cuci. Dia tak cuci. Kita pergi masuk. Mamang kata, awak nak gelak lah macam. Mamang, mau tak gelak? Mari tengok tak? Saya ingat, dia tersakit perut balik ni, dia pergi basuh balik sana. Lepas tu, second kali saya pergi dengan Samsul kan, tak ada dah tulisan, tanda kami boleh masuk. Sakit perut kita tak boleh buat apa. Tak salah. Kita tak kutuk orang. Tapi action, dia sakit perut, dia cuci, dia belah. Ketika dia belah, itulah baru hukum itu datang. Kita tak boleh marah dia dan bagi masa dia cuci, bagi masa dia ambil, dia selesaikan urusan dia, ya, barulah kita boleh kata dengan dia. Subhanallah ikhwan, ini di antara adab kerohanian, adab secara adabun nufus, ya, yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini, bab larangan meludah dalam masjid dan perintah selalu menjaga kebersihannya. Dan satu lagi ikhwan yang masuk dalam ayat tadi, innama ya'muru masajidallah, kita jaga masjid, tempat semayang, keliling masjid kita jaga. Dan juga lagi satu masuk dalam ayat ni, apa dia? Kehadiran kita dalam masjid. Itu memainkan peranan kita ini ya'muru ataupun tidak. Yes. Ini benda yang penting lah, kita kena tahu. Dan orang yang hadir dalam masjid secara zahir dia pengimarah masjid. Tetapi orang yang hadir dalam masjid tak semestinya dia mendapat pahala mengimarahkan rumah Allah. Sebab pahala dia berkisar pada dua perkara. Satu, perjalanan kita dapat pahala itu betul. Yang kedua, nawaitu kita nak mencapai pahala, kan? Ikhlas dan ittiba' Nabi. Bila satu orang tu dia pergi masjid, dia pergi masjid pasal apa? Pasal dia tugas. Hari dia tugas dia main. Hari tak tugas, dia tak main. Kita tak kira lah apa pun. Hari ada meeting, kata main cuai. Dia cuai. Hari tak ada meeting, dia tak cuai.
Dia bukan pemakmur masjid. Kita bubuh nama lain lah. Dia guard ke, dia penjaga ke. Nak dapat makmur tu. Ya. Pengurusi ke, AJK ke, muazzin ke, siyak ke. Nak dapat perkataan makmur tu. Di samping dia pegang jawatan. Apa nawaitu dia? Dia nak khidmat rumah Allah. Hari dia jadi imam ke, dia tak jadi imam ke, dia azan ke, dia tak azan. Kalau memang hari itu dia kosong, dia akan hadir. Kecuali dia memang ada kerja. Kalau dia main just for meeting, innamal a'malu binniyat. Pasal tu tengok, Maryam, dia jaga rumah Allah, dia duduk lagu mana? Dia tak keluar sampai sudah daripada Masjid Aqsa. Tak keluar. Zakaria jaga masjid lagu tu. Jadi, kita pengurusi kan. Kita cekak pinggang, kita tengok. Kita jaga masjid, nampak? Guard, aku pengurusi. Yalah memanglah bila kita pengurusi, respons kita punya tanggungjawab, mas'uliyah kita tu tinggi lah. Memang tinggi, tapi bukan kerana itu semata-mata. Kita nak masuk diri kita dalam ayat ya'muru masajid Allah. Orang ramai, orang boleh susun jadual. Ustaz tu mengajar, ustaz ni mengajar. Si penyusun jadual tak mai. Dia buat kuliah di masjid, dia buat kuliah, dia kontak ustaz tu. Dia tak mai. Nak buh nama apa? Sebab syarat nak dapat ya'muru tu, kita baca dalam Ibnu Kathir, ialah syarat paling kurang semayang 5 waktu. Masjid tu tak ada kuliah pun tak apa. Kuliah boleh buat bawah pokok. Kita kuliah bukan di masjid, di diwan. Kuliah boleh buat di mana? Tapi semayang 5 waktu paling afdal. Semayang 5 waktu di mana? Di rumah Allah dalam masjid. Di sini kita semayang, kita berjemaah, alhamdulillah. Tapi ini bukan masjid. Maka orang berjemaah di masjid, kita tak boleh potong dia. Kerana ahsanu buqa'ah ialah masjid. Sebaik-baik tempat atas muka bumi adalah masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Kemudian ikhwan, Al-Imam Nawawi buka tajuk baru, bab tentang makruh bertengkar, mengeraskan suara, mencari barang yang hilang, berjual beli, sewa menyewa dan sebagainya dalam masjid. Dalam bab ni dia bawa hadis yang agak panjang, lebih kurang ada 5 hadis. Kita tengok apa yang dia maksudkan dengan ini. Bukan dari segi hukum halal haram, tapi dia nak bercakap soal akhlak. Mampu tak kita berhadapan dengan akhlak ketika duduk dalam masjid? Apa dia? Bertengkar, suara tinggi, cari barang hilang, jual beli, angkat sewa menyewa dan sebagainya. Baca syair, iklan, perniagaan, kutip derma dalam masjid, apa semua ini. Dan tadi kita tengok kenapa tak boleh meludah. Dia bagi 2 sebab. Sebab pertama apa dia? Benda tu menyakiti orang. Yang kedua, itu penghinaan pada masjid. Penghinaan pada masjid. Yang ni pula, kalau kita duk pergi cari barang hilang dalam masjid, apa dia punya tasawur dia? Gambaran dia apa? Pergi cari. Orang main rumah kita, tadi jam saya butang mana? Ada nampak tak jam saya? Kita duk pegang toslet, duk pitol, bawah kosen, bawah peti air. Cari habis semua tempat dia cari. Kita kata, meteruk tu hang cari. Hang ingat aku, see. Yang bagi rezeki dekat hang adalah tuan rumah ni. Apa hang cari barang hilang di rumah dia? Hang patut minta kat dia. Hang patut minta, ya Allah barangku hilang, temukanlah balik. Wala dhallan illa wala ghaiban. Ya Allah, tidaklah barang yang hilang, melainkan kau temukanlah aku. Barang tu hilang, ya Allah, kau temukanlah aku. Dia tak minta ke Tuhan. Terus taman aku kunci tak. So ada benda yang tak cantik di situ. Insya-Allah panjang umur, sihat badan, kita sambung pada minggu depan. Wallahu taala a'lam. Lepas Isyak kuliah Ustaz Nana. Lepas Isyak. Habang. Kita habang. Ada orang tinggal barang tak apa. Kita bukan pencari dia.
Kita bukan panggil, oi, mai ramai-ramai cari. Ada, kita sahabat ada barang, siapa ni tertinggal. Maklumkan pada orang. Itu tak masuklah di sini. Itu tak masuk. Dia kata yang dia kata tu meninggikan seorang kalau kita bercakap dekat. Kalau lama tak jumpa. Dah tak masuk dalam. Iya. Abang Syarif kata kita angkat suara tinggi dalam sembang. Dia kata saut, apa nama dia kata apa? Yurfa'u saut, tarfa'u saut. Suara kita tinggi. Orang Arab balik pada asal dia suara tinggi bisa bila dia berkelahi. Dia berkelahi. Dia suara tinggi. Maka suara tinggi kerana berkelahi, marah, tak puas hati, tak boleh dalam masjid. So kita sama ada kita bangkit keluar, cari istighfar ke, ambil semayang ke, jangan angkat suara tinggi kerana marah atau tak puas hati. Lagi satu kerana sembang. Kita boleh angkat suara sembang, tapi kita kena ingat tadi dia habaq, masjid ni ma'wal malaikah. Ada tempat tempat malaikat. Jadi suara tinggi kita tu bukan saja mengganggu, kita kata tak ada siapa apa semayang, betul, tapi kita beriman dengan benda gaib. Jangan kita ganggu selain daripada kita. Maka bersembang dengan suara yang tinggi, yang kira-kira boleh didengari oleh orang beribadat lain dan boleh kacau, maka termasuk dalam larangan ini. Cuma nanti kita nak tengok larangan itu haram ke apa. Dan nak tengok juga berapa tempat yang boleh tinggi suara. Nanti kita akan tengok satu riwayat lain, Abdullah bin Mas'ud ada satu benda dia tak suka dia tengok dalam masjid. Dia ubah benda tu dengan dia jaga suara dia. Tapi dia pakai ayat kasar, tapi dia kontrol suara dia. Dia tak bagi naik. Dia kata ini adalah masjid. Tapi apa yang kamu buat adalah mungkar. Maka dia takut termasuk dalam mengangkat suara. Ya sahabat. Assalamualaikum. Ya. Dia promote barang dia lah. Barangnya di masjid. Sedangkan masjid ni nanti larang menjadikan pasar. Masjid mulia, pasar tu tempat dia beli. Jadi apa tindakan makmum ni nak doa kat dia bankrupt ke, doa kat dia bertobat ke, macam mana Allah menghadap. Ya Allah. Guru dia bukan guru dia, ustaz tu guru tak buat itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Sebenarnya kena jawab minggu depan. Rancang. Tapi saya kata i'lan ni ada dua jenis sahabat. Itu terpaksa kita akui. Nanti kita boleh jumpa dalam Subul Salam. I'lan ni ada dua jenis. Satu kita i'lan macam mana? I'lan tuan punya barang. Tuan punya barang ni dia lebih i'lan sampai pada peringkat benda ni harga sebotol banyak ni. Sebotol banyak ni. Kalau tuan-tuan beli 4, saya bagi apa? Diskaun. Sisa jenis iklan. Lagi satu iklan, kita bukan barang kita. Kita cuma habaq. Sahabat-sahabat di luar sana ada orang berniaga. Kita habaq. Sahabat kalau nak beli barang buatan muslim, produk muslim lah. Produk muslim ada dijual di belakang-belakang. Sahabat tengoklah. Dua iklan ini adalah wujud. Iklan yang kedua, ulama tidak ada perselisihan tentang harus dia. Boleh. Sebab dia bukan apa? Dia bukan bagi tahu harga barang, lepas tu dia boleh buat apa? Tawak menawak pula dengan orang. Dia tidak buat lagu tu. Dia cuma abang. Saudara-saudara dia di luar sana ada berniaga, silalah tengok. Yang ni kebanyakan ulama kata harus. Dia boleh. Tapi bahagian yang kedua, bahagian yang iklan itu seolah-olah macam jual beli, macam akad jual beli. Tuan-tuan ni saya jual tempat lain, saya jual sebotol RM10 tau. Ni pasal dah habis Ramadan ni, saya pun nak perhabis benda ni, saya nak bawa produk baru masuk. Saya jual 3 botol RM10. Lekas. Siapa ambil 5 botol, saya bagi lagi 1 botol. Siapa tak ambil, saya tibalin dengan botol. Iklan tu dah nak jadi macam akad jual beli. Yang ni sepakat,
Yang ni, walaupun masih ada khilaf mazhab Syafi'i, tapi kita kata kebanyakan ulama kata dilarang. Itu yang Nabi sebut, kata dekat dia, la arbahallahu tijaratak. Allah tak menguntungkan iklan-iklannya macam ni. Sebab perkataan la arbahallahu tijaratak. Perkataan dia tijarah. Dia bisnes. Pasal tu Imam Syafi'i dia dengan pandangan dia, maksudnya ialah apabila ada akad jual beli baru jatuh haram. Selagi iklan, nama iklan, Imam Syafi'i kata makruh je. Imam Ahmad dia daripada awal dia kata tak boleh. Iklan lagu tu pun tak boleh. Cuma kalau kita boleh kata iklan tu miring, condong kepada macam jual beli, ada tawak menawak, maka itu pun dianggap tidak beradab dalam masjid. Lebih baik kita ambil yang pertama tadi, sekadar kita abang. Tapi lain daripada masjid, macam di sini, maka tidak ada apa-apalah. Siapa nak main berniaga di sini, berniaga ubat kuat ke, makjun gamat ke, makjun salasah ke, silakan, tidak ada apa-apa. Wallahu ta'ala a'lam.